Kalau ada rezeki lebih, ada kambing, cakotiao, ais kacang. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Aku Fakin Tokai. Welcome to my channel. Kita sembang santai cerita berkaitan tentera. Dalam video yang lalu aku ada ceritakan tentang kehidupan warga kapal TLDM ketika kapal tak berlayar. Jadi aku nak teruskan cerita berkaitan dengan kehidupan di kapal ni. Boleh aku katakan ini siri tentang kehidupan di kapal lah. Aku pun memang merancang banyak lagi video-video untuk menceritakan tentang kehidupan di dalam kapal TLDM ni. Jadi dalam video kali ni aku nak ceritakan tentang apa aktiviti riadah yang anggota TLDM boleh buat ketika kapal berlayar. Seperti yang korang sedia maklum, kalau kita dekat pelabuhan, anggota TLDM ni banyak aktiviti dia boleh buat kan. Sebab dekat pelabuhan, habis kerja kau boleh balik rumah macam biasalah. Tapi bila di tengah laut, tak banyak perkara kita boleh buat. Kau habis duty pun, kau masih dalam kapal, tunggu turn untuk next duty. Jadi apa warga kapal TLDM boleh buat sewaktu kapal tengah berlayar? Ni aku cerita riadah. Ulang sekali lagi, aku nak cerita aktiviti riadah. Waktu kapal berlayar ni pun ada EMA dan juga sukan petang. EMA ni Early Morning Activity, ataupun dalam tentera darat dia panggil PT lah. Jadi EMA ni pagi pukul 6.30 contohnya. Kita akan beratur lah ramai-ramai. Kita akan beratur pagi. Dekat, kalau kapal besar kita beratur dekat geladak penerbangan, tempat helikopter landing tu, kita buatlah senaman. Kapal ada PTI, dia akan ambil lah senaman, pegawai ke bukan pegawai ke, semua terlibat. Kita buatlah exercise. Sebab duduk kapal ni kecergasan pun kau kena jaga kan. Lebih kurang setengah jam macam tu, pukul 7 habis lah. Tengoklah kapal punya pentadbiran macam mana kan. Tapi EMA tetap ada. Kemudian petang pun ada sukan. Kita buat sukan petang pukul 5, 5.30. Tengok pentadbiran kapal sekali lagi, ada lagi beratur, kita bersukan lah. Kalau kat kapal ni biasanya popular dengan hoki geladak, main dekat tempat helikopter landing tu juga. Ataupun macam kat kapal aku dulu suka main futsal geladak. Aku pun pernah duduk kapal besar macam KD Mahawangsa, dekat tank deck, tank tu kereta kebal. Tempat dalam perut kapal tu ada tempat kereta kebal boleh masuk, dia lebih luas. Sini macam-macam orang boleh main. Orang main badminton ada, orang main sepak takraw ada. Jadi siapa yang duduk kat kapal besar, aktiviti riadah dia lebih banyak pilihan lah. Apa lagi aktiviti riadah yang boleh buat? Kalau kebetulan kapal floating, ada keperluan-keperluan tertentu untuk kapal floating, aku boleh cerita kemudian kenapa kapal perlu floating. Waktu floating ni kadang-kadang CEO ataupun EXO bagi memancing. Bolehlah kita memancing. Memang ada kaki-kaki pancing atas kapal ni, dia tunggu je waktu kapal floating ni, bolehlah memancing kan. Ikan macam-macam lah boleh dapat, tambah-tambah dekat laut ni. Aku pun tak pandai sangat buat mancing ni, tapi aku tumpang makan je lah kalau ada kawan-kawan dapat kan. Apa lagi korang boleh buat? Tengok CD. Zaman sekarang aku tak pastilah orang tengok CD ke tak lagi, tapi masa aku dalam Navy dulu, setiap kali sebelum berlayar, biasanya orang akan pergi beli CD-CD filem yang terbaru lah. Dan boleh kata tiap-tiap orang dia ada satu set CD-CD movie yang dia nak layan waktu berlayar tu. Kalau kau ada set kau, kadang-kadang kau tukar lah. Kau dah katam dah kan set CD movie kau tu, kau tukar dengan orang lain. Kau tengok set dia punya collection, tengoklah kat laptop masing-masing kan. Ataupun kalau dekat mess, bolehlah buka kat mess, tengok ramai-ramai. Mess ni tempat riadah lah. Ada satu bilik besar, bilik makan, tempat kalau pegawai ada pegawai punya, bintara iaitu sarjan ke atas ada dia punya, yang anggota korporal ke bawah pun ada bilik riadah dia sendiri. Boleh tengok dekat mess masing-masing. Bila kait dengan CD tadi, tengok kat laptop, bolehlah main game. Kebanyakan orang sekarang ni pun dah ada laptop. Jadi waktu kau tak duty, aktiviti pun tak ada, kau boleh main game, tak ada masalah. Nak lagi canggih, dekat mess tadi boleh bawa konsol, PlayStation ke, apa lagi konsol yang ada aku pun dah lupa lah. Xbox, Xbox. Even aku dulu pun pernah bawa PlayStation waktu tak ada apa-apa, memang waktu free, tunggu nak duty, exercise semua dah habis kan. Mainlah.
Bukan sebab kau kat kapal, ada orang tengah bawa kapal. Kau jangan salah faham. Memang ada orang tengah bawa kapal, ada orang tengah bertugas. Kau dah habis duty, takkan nak tidur je kan? Kerja tidur. Jadi kau nak riadah, kau bolehlah tengok CD, main game, boleh. Seterusnya, dah ada mes, ada TV. Kat kapal biasanya mesti ada set karaoke kan? Mesti ada set karaoke. Kumpul lah lagu-lagu kegemaran korang kan. Karaoke lah dalam mes masing-masing. Kalau pelayaran yang lama kan, kadang-kadang kita buat pertandingan kat karaoke. Kita combine lah semua anak-anak kapal, tak kira pegawai, bintara, anggota junior rate. Dalam Navy kita panggil corporal, ke bawah ni kita panggil junior rate. Lawan lah nyanyi, tak kira lah. Itu sebagai hiburan lah untuk riadah kan. Dan biasanya pada waktu malam, ketika dah habis semua kan, habis kerja lah, kapal masih belayar macam biasa, buat rondaan, yang bertugas tetap bertugas. Biasanya waktu malam kita akan ada DJ kapal. DJ kapal ni bukan tugas hakiki, kadang-kadang sekadar nak menghiburkan warga kapal kan. Dah belayar banyak hari kan, nak bagi hiburan kepada anak-anak kapal. Ada di kalangan anak-anak kapal, warga kapal yang berbakat jadi DJ. Dia boleh jadi DJ waktu kapal belayar, gunakan sistem PA sistem kapal. Adalah bilik dia sendiri, ada sistem dia boleh main lagu. Dia macam DJ radio lah. Kita boleh telefon dekat dalam kapal, merata tempat ada telefon. Macam telefon pejabat, boleh telefon ke kabin ni, boleh telefon ke sini. Kita telefon kat tempat DJ tu buat DJ, kita bolehlah tuju lagu ataupun ucapan dan sebagainya. Tambah-tambah lagi kalau kena belayar time bulan puasa ataupun hari raya, memang laku lah tuju lagu raya, pasang lagu raya. Nama radio ni pun selalunya dikaitkan dengan nombor penon kapal. Tiap-tiap kapal dia ada nombor sendiri. Contohnya macam aku tugas kat KD Pahang dulu, nombor dia tak salah aku 176. Jadi DJ tu selalu akan cakap, selamat datang ke 176 FM KD Pahang, macam tu lah. Dan kalau kapal ada bajet, biasanya waktu belayar, satu hari kita akan buat BBQ lah. BBQ ni dekat geladak helikopter tadi kan. Buat keluar lah alat-alat masak. Kalau ada rezeki lebih, ada kambing, cakotiau, ada mesin, ais kacang, buatlah. Memang seronok lah aktiviti BBQ ni. Aku pun suka. Kadang-kadang aku pun, masa aku duduk kapal tu, kalau ada kotiau apa, kita minta nak masak sendiri lah. Yang tukang masak tu, kita kata, boleh tak saya nak masak sendiri? Try lah masak. Ais kacang tu kita mesin lah sendiri. Biasanya waktu belayar macam ni, sekali je lah dia buat. Dia tak, sebab benda ni sebagai orang kata apa, nak maintain moral anggota kapal kan. Jadi korang jangan salah faham, aku share semua ni bukan nak cerita waktu kat tengah laut tu orang enjoy. Semua aktiviti yang aku cerita ni bukannya dibuat semua. Memancing, karaoke, BBQ, tak ada lah buat semua sekali belayar semua tu akan berlaku, tak ada. Takkan sampai tahap tu nampak macam relax sangat. Tapi biasanya CO ataupun XO yang memerintah kapal tu, dia akan plan lah something. Kalau kali ni dah buat BBQ, next belayar mungkin kita buat karaoke kan. Tapi biasanya orang buat waktu pelayaran operasi. Pelayaran operasi ni 2 minggu, 3 minggu kapal belayar kan. Ada aktiviti macam ni lah. Tapi kalau pelayaran exercise, kita tak buat biasanya. Sebab exercise ni continuous perang. Bersambung aktiviti. Sekejap peperangan, sekejap itu, sekejap ini, dan macam-macam aktiviti berkaitan perang dibuat sewaktu exercise. Jadi tak sesuai untuk buat aktiviti riadah yang aku cakap tadi. Jadi aktiviti riadah ni biasanya kita buat waktu pelayaran operasi. Jadi perkongsian aku kali ni, aku harap korang dapat sedikit gambaran apa aktiviti riadah yang biasa anggota TLDAM buat ketika kapal dalam pelayaran. Kalau korang nak tahu berkenaan tentera lebih lanjut, korang boleh komen. Yang mana aku tahu, aku akan cuba buat konten untuk aku kongsi dengan korang. Sampai di sini saja video aku kali ini. Aku Fakian Tokai. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum.